Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung kita balik tanggungjawab lengkap tentang agama dan kehidupan oleh Syekh Dr. Ahmad Syarbasi Yas'alunaka. Muka surat 309 dah. Bab Quran lagi dah. Jimat dan hiris. Kita baca dulu gapo jimat gapo hiris nah. Dia ada syarah pas ni dah. Ada orang tanya Syekh, apa pandangan agama mengenai berubat dengan menggunakan ayat-ayat Quran? Bagaimana pandangan mengenai jimat dan hiris yang biasa dituliskan oleh seseorang dengan maksud untuk menolak bahaya dan menyampaikan hajat? Apakah dibenarkan berubat dengan menggunakan ayat Quran? Apakah yang menjadi dalil untuk itu? Itu orang tanya Syekh. Syekh jawab, Allah SWT telah menurunkan Al-Quran sebagai cahaya dan petunjuk dan sebagai pemandu yang akan menunjukkan manusia kepada jalan kebajikan dan keadilan, dan juga akan membimbing mereka kepada hal-hal yang akan membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah SWT telah menurunkan kitabnya untuk memberi penjelasan kepada manusia mengenai apa-apa yang diperlukannya, baik yang menyangkut masalah akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan perilaku. Kaum muslimin wajib menjadikan Al-Quran sebagai pemimpin dalam urusan-urusan tersebut, kerana Al-Quran adalah kalam Allah yang mengandungi mukjizat yang tidak ada keraguan sama sekali dalamnya. Allah SWT menjelaskan tugas dan fungsi Al-Quran yang paling mendasar sebagai berikut. Maksudnya dah, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keradaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, yang Quran itu, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Surah Al-Maidah ayat 15 hingga 16. Bukan termasuk tugas Quran dan juga tidak sesuai dengan keagungan yang dimilikinya manusia menjadikan ayat-ayat Quran sebagai jimat. Jadi kita buat tangkar Quran ni sebenarnya bukanlah menghormati, bahkan menghinakan. Menghinakan Quran tak molek kalau kita buat jimat, buat tangkar ya. Atau hiris. Hiris yang digunakan dengan cara menuliskan dan menggantungkannya pada anggota tubuh badan. Lebih kurang tangkar jugalah dah. Hiris ni dah. Dengan maksud untuk memperolehi kebaikan dan menghindari keburukan. Jadi buat tangkar dah Quran. Sebenarnya bukan hormat. Sebenarnya tak hormat. Tambah-tambah kalau masuk jambil tandas pula dah. Ataupun kita buat perkara yang tidak comel dah. Ataupun telanjang, ataupun benda yang tidak buka aurat sikit dah. Dengan Quran tu kurang hormat lah kita kata dah. Dia banyaklah perkara yang kita kata tak hormat. Kita makan minum dengan cara ke Quran, bila-bila pakai tangkar pun tak hormat dah. Quran sendiri pun kalau kita buka tak adab dah, kita tak tutup dah. Kohong gitu dah. Tutup kalau tak baca kat dah. Tak tempat tinggi, bukan tak tempat rendah dah. Buku lain tindak atas Quran tak beradab dah. Tak bawah tak beradab dah. Kalau kita pakai tangkar, kita nak tidur bagi tak hormat dah. Negak kau gapo maksudnya ambil banyak kara lah bagi tak hormat ke Quran ni. Tambah-tambah lagi lah ada itikad tak molek pula dah. Kerana Allah SWT telah menciptakan hukum tertentu bagi alam ini dan juga telah menetapkan cara yang ditempuh untuk melakukan suatu perbuatan. Jadi ada hukum sunnatullah. Berubah cara biasa lah. Satu lebih utama, tambah-tambah sikit je. Jangan baca ruqyah hak Nabi ajar ke ayat Quran sikit-sikit. Setakat tu lah, jangan lebih hak siapa ke guna Quran sebagai tangkar pula dah. Oleh kerana itu, hendaknya para hambanya menempuh prosedur yang dibolehkan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Demikian juga Islam tidak menyetujui umatnya berlindung kepada jimat, pada tangkar ni dah, hiris. Adik-beradik dia lah, tangkar jugalah. Ataupun yang serupa dengannya, yang digantungkan pada anggota tubuh dengan keyakinan bahawa benda itulah yang menyampaikan maksud dan hajat mereka, dan juga yang menolak apa-apa yang mereka tidak sukai. Ni ayat Quran ni. Bukan capa, simbol capa ko, rambut Nabi ko dah. Dia kata dah, baju Nabi dah, macam-macam selepan Nabi dah dah. Benda-benda lain lagi lah ni. Quran sendiri pun tidak dimaksud, agama ni bukan maksudnya buat tangkar Quran sendiri. Di Quran hak lain lah sama teluh lah. Berkat tu berkat, tapi berkah ni kalau betul tubuh Nabi ataupun Quran atau apa pun, dia bukan untuk jadi tolak bala ke apa, bukan. Berkah ni benda yang umum. Kita baca nanti kalau kita buat Quran, kita baca Quran tu berkah dah.
kita baca sebenarnya berkah belaka lah. Berkah ni umum. Dia tidak khusus dengan satu cara menyebabkan tolak bala ke apa tidak dah. Kena faham. Okey. Padahal hanya Allah sahaja yang berkuasa atas semua urusan dan di tangannya lah terdapat kendali semua urusan orang yang hidup. Ahmad dan Hakim meriwayatkan bahawa Uqbah bin Amir berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, mafhumnya, barang siapa menggantungkan jimat tangkar ni, maka Allah tidak akan menyempurnakan kesihatannya. Dan barang siapa yang meletakkan wada'ah, maka Allah tidak akan menjadikan rasa aman baginya. Lebih kurang sama dah. Wada'ah ni tak. Macam tangkar jugalah. Makan apa? Kayu kokar lah, gelai gapo dah. Lepas tu, tali gapo-gapo. Jin tak mari dah. Bala tak mari dah. Selamat aman. Semua tu sebenarnya bukan semakin aman. Semakin tak aman je. Dia semakin kuat bergantung dengan tangkar tu sehingga nak pecah pun takut. Pecah mata maksudnya ambil pun takut. Itu masalah tangkar dah. Dia jadi bergantung. Kalau Quran pun, hak tu kalau kayu kokar lagi lah berat dah. Quran ni kira kata kalamullah pun setengah tu molek tu kira dah. Tapi kalau kita gantung dia jadi tangkar tak molek juga. Dia pecah semata kalau tekak. Nak masuk nyambil, pecah kalau ada Quran tu. Atau jadi takut. Takut jin masuk ke syaitan masuk. Masalah dia tak boleh gantung benda tu. Kita gantung tu dah. Quran sendiri pun kurang molek. Lagilah benda lain dah. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya barang siapa menggantungkan wada'ah, maka Allah tidak akan menjadikan rasa aman baginya. Sebenarnya suruh rasa aman, tak boleh takut. Tapi takut cak dah. Dia jadi gatal dah. Dia gatal benda tu, saya tak suka lah. Tambah-tambah bukan Quran lah. Lagilah dah. Wada'ah adalah suatu benda berwarna putih yang diambil dari lauk, yang biasa digantungkan di leher anak-anak. Macam kalu tu, macam siput ke apa dah. Rasulullah SAW melarang perbuatan demikian kerana ketika itu mereka menggunakannya untuk melawan ain. Dulu dia guna untuk penyakit ain. Ain dah belajar dah bacanya dah. Kalau untuk jaga anak-anak, u'izukuma bi kalimatillah tamah min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainil lamah. Tu contohlah. Sesuatu baca dia dah. Hal lain pun macam-macam lah kita minta berlindung daripada penyakit ain. Penyakit ain ni bukan sihir kadang-kadang dah. Sihir tu sama telah dah. Dia tengok dengan bacaan tertentu ataupun amalan tertentu nak sihir. Setengah tu tidak ada ain, dia ada bisa dia dah. Ada setan ke iblis ke atau gangguan yang tidak orang tu tak niat pun dah. Tapi ada gangguan dia sebabkan kita tak baca Quran atau puji Allah. Kita tengok budak kecil. Kita tak sebut Masya Allah ke Subhanallah Alhamdulillah ke Masya Allah hebatnya budak ni ke comel budak ni. Tak sebut nama Allah. Takut ada gangguan jin ke gapo ke atau Allah gangguan ghaib menyebabkan dia jadi kena demam nyakit. Budak tu pula kena sakit dah. Kita kena sebut nama-nama Allah bila dia puji budak kecil. Itu contoh lah dah. Kalau orang tak ada bisa ain tak apalah. Tapi telah mana pun berhati-hati. Semua kita ni kena guna nama Allah. Jaga anak kita, naik kereta baca bismillah, bismillah takata Allah keluar rumah. Semua tu adalah cara kita pagar diri kita dengan minta perlindungan dari Allah daripada gangguan ain. Bukan sihir, bukan jin syaitan iblis pun kadang-kadang ada ain tu dah. Ni adalah kita mengaji dalam Sahih Bukhari ada bab ain ni, penyakit ain. Penyakit ain ni mak dia supah pun tak. Mak dia supah kata gapo marah pun ain juga. Jadi ada orang tu dia kena sakit lah tak. Lepas mak dia marah ke dia kata sikit jadi kena penyakit ain ni. Lepas tu nak siar dia kena mak dia ambil semaya jiruh dia dah. Tu salah satu cara berubat penyakit ain ni. Dia bukan sihir, tak ada berjumpa untuk ngomong gapo tapi salah mulut kita kata dah. Ain juga dah. Kadang-kadang gitulah, kadang-kadang salah mulut, salah puji ke gapo pun bukan mak pak pun jadi juga dah. Orang lain suka sakat puji dah. Dia jadi ain juga. Cara dia biasanya dalam hadis-hadis sebut, itu ambil air semaya. Air semaya tu orang buat mandi ke, buat jiruh orang tu dah. Itu salah satu cara nak berubat dah. Tak ada tangkar gapo gitu lah cara dia dah. Abu Daud dan Tirmizi meriwayatkan bahawa Isa bin Hamzah datang ke hadapan Abdullah bin Hakim. Yang ketika itu sedang menderita sakit merah. Kemudian Abdullah bin Hakim berkata kepadanya, tidakkah engkau menggantungkan jimat? Menggantung jimat ke tak? Isa bin Hamzah menjawab, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan demikian. Tangkar dah. Kerana Rasulullah SAW ada mengatakan, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka ia telah bertawakal, menggantungkan diri kepadanya. Jadi bukan tawakal pada Allah, tapi tawakal pada makhluk tu dah, benda tu, tangkar.
Bahaya dah tak? Macam kita setengah kita bincang sebelum ni istighasah. Istighasah walaupun dia kata bergantung dengan Allah, dengan izin Allah, ibu izin Allah belaka, tak bomo tak lebat, tak bomo gapo dah. Tak pawai gapo ibu izin Allah belaka dah. Jadi izin Allah ni dia royak izin Allah, tapi sebenarnya tawakal dia bukan pada Allah nombor satu dah, pada makhluk. Sebab dia dekat, dia berasa dekat makhluk lagi daripada Allah SWT. Itu masalah dah. Ahmad dan lain-lainnya telah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW melihat seorang lelaki menggantungkan kalung dari tembaga di lengannya. Kalung dari sini tembaga, bukan kayu kokar, tembaga dah. Lelaki tersebut menggantungkan itu di lengannya dengan maksud untuk menyembuhkan penyakitnya. Dia dikenal dengan penyakit wahinah, penyakit lemah, penyakit lembek dah. Jadi dia pun kata gelar ke apa, lengan dia tu daripada tembaga dah. Penyakit wahinah ialah penyakit di mana urat-urat yang ada di bahu dan tangan semuanya bergerak-gerak sehingga menimbulkan rasa sakit. Dikatakan bahawa penyakit wahinah rheumatik ni terletak di tangannya, di lengan. Pada zaman dulu ketika seorang terserai penyakit wahinah, penyakit lemah ni, mereka meletakkan hiris, tangkai di lengannya yang dikenal dengan hiris wahinah. Rasulullah SAW berkata kepada lelaki tersebut, celaka engkau, apakah ini? Lelaki itu menjawab, hiris, untuk menghilangkan penyakit wahinah. Tangkal lah ada gelai tangkal tu untuk elok penyakit wahinah, lemah ni. Kemudian Rasulullah SAW bersabda perkadannya, sesungguhnya benda itu tidak akan mendatangkan apa-apa kecuali hanya akan membuatmu menjadi lebih lemah. Semakin lemah mu dah. Semakin bergantung dengan benda itu, semakin lemah. Buanglah dan jauhkanlah benda itu darimu. Kerana jika engkau mati sementara benda itu masih ada padamu, maka engkau tidak akan bahagia selama-lamanya. Tak tahu masuk neraka kali tak? Tak bahagia selama-lamanya ataupun dunia saja dah. Tak bahagia kau. Beratnya siapa kat akhirat dah. Masuk neraka bukan dia dah. Kerana tangkar dah. Syirik. Takut jadi syirik. Rasulullah SAW melarang lelaki-lelaki tersebut mengenalkan benda itu kerana lelaki itu meyakini bahawa benda itulah yang akan menyembuhkannya dari rasa sakit. Yakin. Tak bukan 100%. Yakin 100% kapi dah. Kalau 100% benda ni menyembuhkan. Tapi dengan izin Allah ibu sikit, tapi berasa hak ni lah menyembuhkannya. Jadi orang tengah, jadi bahagian tengah. Dengan izin Allah juga. Kalau bukan dengan izin Allah 100% memang kafir teguh dah. Tapi maksudnya dengan dia tak nampak kurang nampak Allah, dia nampak benda ni seorang, jadi benda tengah yang menyembuhkannya dah. Dengan demikian benda tersebut menjadi seperti jimat tangkai dilarang oleh agama untuk menggunakannya. Ada setengah orang ni dia kata berubat zahir ni serupa dengan tangkai juga dah. Benda tu lain. Benda zahir ni kita nampak sunnatullah sistem dia dah. Makan ubat yang zahir ni menjadi sedia penyakit ni, ataupun makan nasi kenyang. Minum air hilang dahaga. Tu benda tu zahir dah. Benda tu tidak kira syirik. Tak kira syirik sebab benda tu sunnatullah. Sistem yang Allah buat dah. Hak biasa, hak nampak zahir. Masalah ghaib. Ghaib ni benda yang kita tak boleh percaya mudah-mudah. Tidak ghaib ni kuasa ghaib. Biasanya kuasa Allah SWT dah. Tak nampak zahir. Kalau kuasa Allah kita tiba-tiba kata dengan jin ke gapo ataupun benda ghaib yang seolah ada unsur jin, unsur ghaib. Maksudnya kita telah beri kuasa pada yang tukar dengan antara Allah dengan dia dah. Walaupun kita berbuh dengan izin Allah. Kita berbuh dengan izin Allah tu boleh berbuh, tapi tak bayar Allah mana. Tak nampak Allah. Nampak makhluk. Itu jin ataupun tangkar kayu kokar. Bos sebeh tembakau ke apa. Dia nampak tu lah. Benda raib dah. Jadi benda tu cuba elok. Cuba bahayalah jadi boleh jadi syirik. Walaupun ayat sebut dengan izin Allah. Hakim bin Ibn Hibban telah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Abdullah bin Mas'ud datang menjumpai isterinya dan dia melihat pada leher isterinya terdapat sesuatu yang bergantung. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menarik dan merobek-robek benda tersebut. Marah benar. Siapa kau dia? Ambil buat peracur terus dah. Kemudian dia berkata, keluarga Abdullah tidak memerlukan kepada penyekutuan Allah dengan benda-benda yang tidak mempunyai kekuasaan. Ini ayat lalu dah. Kalau bini ni tak tahulah bini mana ni, bini muda baru tahu dah. Dia kata bini tak ada benda. Kalau keluarga Ibn Mas'ud tak akan bergantung, tidak akan menyekutukan sesuatu dengan Allah SWT. Kemudian Abdullah bin Mas'ud melanjutkan perkataannya, aku mendengar Rasulullah SAW telah bersabda mafhumnya, sungguhnya jampi-jampian. Jampi dah. Tangkal-tangkalan ini apa? Ini dah tangkal dah.
gatul-gatul. Dan tiwalah. Dah, supalah gatul juga. Adalah syirik. Adik-beradik dia berlaku dah. Syirik. Tiwalah adalah semacam sihir yang digantungkan pada tubuh seorang wanita juga dengan keyakinan bahawa suaminya akan mencintainya. Jadi tiwalah ni khusus dah. Tangkar juga. Tapi khusus untuk otin gatul kotak lelaki dia. Bubuh kotak lelaki dia. Siapa apa kata supaya dia ni jadi tak tu lah. Jadi bodoh ikut bini lelaki dah. Tak cinta ke orang lain lah. Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya, wahai Abu Abdurrahman, jampi-jampian dari tangkar-tangkar telah kami kenal. Namun apakah yang dimaksudkan dengan tiwalah? Abdullah bin Mas'ud menjawab, sesuatu yang digunakan oleh seorang wanita supaya dicintai suaminya. Dah. Semua tu syirik berlaku dah. Orang yang sakit mestilah berubat dengan menggunakan cara-cara pengubatan yang sesuai dengan penyakitnya. Rasulullah SAW telah bersabda mafhumnya, berubatlah kamu kerana zat yang telah menciptakan penyakit juga telah menciptakan ubatnya. Diceritakan bahawa Rasulullah SAW sakit dan kemudian beliau meminta supaya dipanggilkan untuknya seorang doktor. Nabi dia ajar kita ni supaya tidak semata-mata jampi dia. Tapi mesti guna ubat secara sunnatullah lah. Zaman dulu doktor tabib tu gunakan kayu cara dia lah zaman dulu. Kita ni pun doktor perubatan biasa pun doktor Islam tu lah. Perubatan Islam jugalah guna doktor ni pasal gitulah Nabi ajar kita ni ikut sunnatullah. Ikut bagi tokoh bagi zahir dah. Sebab apa? Sebab kita hidup dalam dunia. Dalam dunia ni Allah buat sunnatullah sistem. Fiziknya, kiraan, matematik ke apa semua tu sunnatullah. Allah suka kita usaha ikhtiar. Semua tu ala zahir. Kalau ikan ala ghaib pakai doa macam tu lah setengah tak. Pakai doa kat tunggu daripada langit. Tak usaha ikhtiar. Bukanlah dilarang doa. Doa tu memang kita start doa apa makan baca bismillah doa dah dah. Semua perbuatan kita doa dulu. Tapi kena ikhtiar. Bukan bismillah kan tak suap mulut. Makan masuk dalam mulut dah. Nasi duk tengok depan pinggir nasi kita dah. Baca bismillah. Tak guna tangan masuk dalam mulut. Tak ikhtiar. Lepas tu Lepas tu salah tu aku baca doa bismillah. Sepatutnya nasi tu lopak masuk dalam mulut kita terus dah. Tak payah kita guna tangan dah. Tu benda karut lah dah. Kita kena ikhtiar juga dah. Lepas tu diceritakan bahawa Rasulullah SAW sakit dan kemudian beliau meminta supaya dipanggilkan untuknya seorang doktor. Sahabat bertanya, apakah anda mengatakan demikian ya Rasulullah? Ya Allah, kau Nabi ni ajar. Gitu dah. Pada doa lah Nabi-Nabi ke maksum, mustajab doa. Apa dipanggil doktor ni tak? Rasulullah SAW menjawab, ya, kerana Allah SWT tidak akan menurunkan satu penyakit kecuali dia juga menurunkan ubatnya. Jadi ubat dan penyakit dan ubat ni semua ni Allah cipta. Dan ubat pun Allah cipta, bukan penyakit saja Allah cipta dah. Kaum muslimin wajib meyakini bahawa di tangan Allah lah semua urusan yang ghaib dan di tangannya pula terletak semua manfaat dan mudarat. Mereka mestilah meninggalkan khurafat-khurafat ini dan berpijak kepada jalan lurus yang telah Allah tetapkan atas mereka. Jadi kena ikut jalan yang lurus, jalan yang tidak ada unsur-unsur khurafat, benda-benda karut. Khurafat ni dosa. Ia ada benda siapa tahap. Dosa biasa. Ada syirik kecil, ada siapa khurafat ni syirik besar. Ada setengah siapa kafir. Ia banyak tahap lah. Tidak semestinya kata sebut khurafat ni kafir terus. Tidak ni. Tidak maksudnya benda kecil saja. Ada setengah besar. Siapa boleh syirik. Bid'ah begitulah. Ia ada tahap-tahap dia lah. Ada lagi pada. Al-Quran dan kisah para Nabi. Apakah dalam Quran Al-Karim dan kitab-kitab agama terdapat kisah-kisah para Nabi? Apakah dalam Quran Al-Karim terdapat kisah yang menceritakan kaum Hawariyun yang beriman kepada Nabi Isa AS? Apakah juga terdapat suatu kisah yang menceritakan turunnya Al-Masih ke bumi untuk mengadili para penguasa yang zalim yang berbuat kerosakan seperti syaitan? Akhir zaman kali dah. Jadi Syekh ni jawab ni. Al-Quran Al-Karim memberikan perhatian begitu besar mengenai kisah-kisah para Nabi. Al-Quran berbicara mengenai para Nabi. Sejak dari para Nabi yang pertama iaitu Nabi Adam AS hinggalah Nabi terakhir iaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran telah berbicara tentang Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Yunus, Musa, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa dan yang lainnya. Bahkan banyak ulama yang mengarang kitab yang banyak sekali yang khusus membahaskan kisah-kisah para Nabi yang bersumber pada apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Yang demikian itu telah ada sejak masa yang lalu hinggalah masa sekarang. Di antara para ulama salaf, kita mendapati Imam Ismail bin Kathir Asy-Syafi'i, Ibn Kathir ni, yang meninggal dunia pada tahun 774 Hijrah.
Dia telah mengarang berjilid-jilid kitab yang khusus membicarakan masalah kisah-kisah para nabi. Kumpulan kitab-kitab tersebut diberi judul Al-Bidayah wan Nihayah. Bidayah wan Nihayah ni banyak. Start daripada zaman Nabi Adam, zaman permulaan Nabi Adam lagi. Siapa ke kiamat tu. Dah. Siapa ke hari kiamat lah. Siapa ke hari di pada masyarakat apa siapa kiamat tu cerita belaka dah. Berdasarkan Quran Sunnah. Ni suhu kitab Bidayah wan Nihayah ni. Kitab induk lah. Dah kitab ni kalau kita kira puas hati dia lah. Ada lemah dedak juga. Tapi sekurang-kurangnya dia bawa riwayat dan dia berbahas dengan ilmiah, cara ilmiah. Ibn Katsir telah menjadikan Quran sebagai rujukannya yang paling penting dalam menceritakan kisah-kisah para nabi tersebut. Nombor 1 Quran dulu. Tak kala berbicara mengenai kisah setiap nabi, dia memaparkan segala sesuatu yang berkaitan dengan nabi tersebut yang terdapat dalam Quranul Karim. Dan barulah kemudian membicarakannya secara panjang lebar. Start dengan Quran dulu, barulah cari huraian lain. Ada hadis, ada cerita-cerita Israiliyat pada juga. Sikit-sikit banyak dah. Salah seorang yang mewakili ulama zaman sekarang adalah Syekh Abdul Wahab An-Nahari, di mana dia juga melakukan hal yang hampir serupa dalam kitabnya termasyhur yang berjudul Qisasul Anbiya. Ada soalan lagi yang panggil Syekh Abdul Wahab An-Nahari. Jadi Al-Quran Karim telah berbicara mengenai Isa ibn Maryam alaihissalam dengan ungkapan yang indah dan menisbahkan kepadanya banyak sekali kemukjizatan. Sebagai contoh, Al-Quran berkata dalam surah Al-Maryam ayat 29 hingga 34 yang bermaksud, maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang Nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana sahaja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berkati kepada ibuku. Dan diberkati kepada ibuku, diberi berkat kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putera Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Surah Maryam ayat 39-34. Ni cerita tentang Nabi Isa ni. Panjang tu kot cerita. Banyaklah Nabi lain pun kita juga. Ni salah satu contoh cerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Allah SWT telah berjanji untuk menjaga, mengangkat dan mensucikan Isa alaihissalam. Al-Quran Karim dalam surah Ali Imran ayat 54 dan 55 berkata, maksudnya orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ingatlah ketika Allah berfirman, maksudnya, wahai Isa, sungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku, serta membersihkan kamu dari orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir hinggalah hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu. Lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu persisih padanya. Cerita Nabi Isa saja panjang. Dan Nabi Isa ni mukjizatnya hebat lah. Mukjizat yang siapa kau dia boleh tiup jadi burung, boleh hidup mula burung dah. Apa tu? Boleh hidupkan mati ada dah. Tidak semua, tapi mukjizat ni tidak sama-sama dah. Tapi banyaklah pelik-pelik boleh cerita macam-macam. Namun mukjizat Nabi Isa ni antara benda yang hebat lah. Ada setengah orang ni apabila orang peringat ada cerita ni ustaz ni. Orang cerita apa? Dia tegur seorang Tok Wali, panggil Tok Wali, wali dia Habib ke apa tahu dah. Pasal dia bubuh gambar burung dah di rumah dia. Gambar ayah dalam rumah dia. Orang tegur Nabi ke lari gambar natal gambar ni dah. Gantung gambar ni. Dia boleh kata dia pun tunjuk dia nak ayat dia ni wali keramat ke banyak macam mukjizat hebat dah. Tunjuk ke gambar dia pun buat ngaji tu, dia buat ngaji kan lebih kurang lah buat ngaji lah. Orang kata hadis Nabi lari ke bubuh gambar di rumah gapo ni dak gantung gapo dah. Dia tunjuk gambar dia pun buat ngaji. Tak ingat ayat dia lah. Lebih kurang buat ngaji lah. Macam pelekeh lah hadis Nabi tu. Nabi kata tak boleh gantung gambar. Dia pun tunjuk. Tengok gambar tu. Dia pun tunjuk gambar. Tu ayat daripada gambar tu.
Jumpa ayat ni keramat dia. Ustaz tu ayat gitulah, ustaz tolu dia. Macam mana hadis Nabi juga nganyi hadis Nabi dengan tunjuk ke gambar ayat tu, lepas tu ambil ayat dah daripada gambar tu. Cerita tak tahu betul mangu, ngarut kuasa cerita dia. Lepas tu mengatasi. Hak Nabi Isa ni bukan tunjuk gambar je, kena buat bentuk burung juga, lepas tu tiup. Jadi ni bisa lagi tunjuk gambar apakah jadi burung dia. Nampak karut cerita dia. Kalau sungguh pun itu sihir, bukan mukjizat. Ditipu mata orang tu. Mukjizat ni sungguh. Dia jadi tokoh. Macam ular Nabi Musa, tokoh besar, dimakan. Ular-ularnya diserupakan, padahalnya tali yang bergerak. Bukan ular sungguh. Sihir ni gitulah, bagi tipunya. Itu pun sihir lah dak. Tok wali gapo, wali setan dak. Apa nak baca hadis Nabi mak nganyinya. Umar Al-Khattab, sahabat-sahabat ni kalau bila disebut hadis Nabi, Al-Quran atau hadis Nabi, dia akan senyap. Dia akan berhenti. Nah, tak berani. Walaupun benda tu boleh dibicar, tapi dia sebut hadis Nabi senyap lah. Takut. Beradab dengan Nabi. Tiba-tiba orang sebut hadis Nabi, boleh mak nganyi. Wali gapo gitu. Wali setan lah gitu mak nganyi hadis Nabi. Hadis Nabi kalau betul pun, kalau benda tu mengikut ijtihadnya boleh setara mana pun, dia tak boleh apabila sebut hadis Nabi. Dia boleh buat nganyi tunjuk dia ni hebat, ada mukjizat, tunjuk ke gambar burung tiba-tiba jadi burung sungguh, atau tunjuk ke gambar air jadi air sungguh, tubik daripada gambar tu jadi air sungguh. Tak boleh gitu. Kalau betul pun dia ada keramat tu buat nganyi hadis Nabi. Dah itu benda-benda kita kena cek dah. Setengah orang ni Allah tak wali cerita lebih hak mengalahkan Nabi dah. Cerita-cerita pun Nabi Khidir kok. Cerita Nabi Khidir, dia kata apa, dia bukan panggil Khidir, Nabi Khidir, dia panggil wali tu. Pok-pok tasawuf ni, wali tu, Nabi Khidir tu, kita panggil Nabi, dia panggil wali. Khidir tu lebih hebat daripada Nabi Musa. Nabi Musa tu Nabi. Wali ni lebih tinggi darjat daripada Nabi. Boleh buat nganyi Nabi dah. Akak darjat wali. Siapa tahap tu. Dan boleh hidup. Dalam Quran paling lama hidup ni Nabi. Ada cerita dalam Quran itu Nabi Nabi Nuh 950 tahun dakwah pada kaum dia. 950 tahun. Lamalah. Dia sebut dalam Quran lama hidup tu. Seolah benda tu hebatlah, mukjizat, benda yang pelik lah. Nabi Khidir tak cerita hidup lama. Tiba-tiba pak ni boboh tok wali pula dah. Nabi Khidir hidup pahlon ni. Habis orang jumpa tok Nabi Khidir dah. Orang Jahil, orang Turki, orang tu Otino, siapa-siapa pun jumpa belakang Nabi Khidir. Sekali muka dia hitam pun negro, sekali muka pun Melayu, sekali muka pun putih. Macam-macam jumpa muka Nabi Khidir. Yalah ke Nabi Khidir. Benda-benda gitulah kita kena ingat. Kita nak besarkan Quran. Apabila cerita Nabi dalam Quran ni, kita kena rasa hebat Nabi tu. Lebih daripada tok wali. Barulah kita hormat kata Nabi sungguh-sungguh. Kita sayankan Nabi sungguh. Kita ambil pengajaran daripada kisah Nabi untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Ni cerita wali, hak pelik-pelik, hak tak tahu betul ke tak betul tu, cerita kena yakin. Setengah-setengah tok guru ni. Dia cerita wali ni mengatasi cerita Nabi-Nabi dah. Dan sekali Nabi tu rasa kecil Nabi. Hak besarnya tok wali. Dan sekali jadi syirik lah dah. Tu kubur Nabi besar, kubur tok wali besar dah. Sedangkan yang mesti dibesarkan ialah Allah SWT kisah Nabi untuk ambil pengajaran. Tiba-tiba jadi besar, jadi syirik dah. Itulah kita nak beringat dah. Okay, Al-Quran Al-Karim juga telah berbicara. Panjang bicara kita ni. Syekh perabihnya. Al-Quran juga telah berbicara mengenai percakapan di antara para pengikut Nabi Isa AS yang beriman kepadanya dan mengikutinya. Al-Quran berkata dalam surah Ali Imran ayat 52 hingga dan 53. Maksudnya, maka tatkala Isa AS mengetahui keingkaran dari mereka yakni Bani Israel, berkatalah dia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun pun yakni para sahabat setia Nabi Isa tu berkata ataupun menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri. Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan. Dan kami telah mengikuti Rasul. Kerana itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang yang menjadi saksi tentang keesaan Allah. Ini kisah-kisah Hawariyun, penolong Nabi Isa. Nak tolong Nabi Isa dan tolong agama Allah. Berjuang untuk menegakkan agama Allah, untuk menyebarkan dakwah. Untuk mengajak pada tauhid dan menentang syirik.
Ni kisah-kisah Nabi Isa alaihissalam dan penolong Hawariyun ni, iaitu penolong-penolong yang setianya, menjadi contoh pada umat Nabi Muhammad. Kita pun nak tolong Nabi Muhammad SAW untuk berjuang menegakkan agama Allah. Tu contoh-contoh Nabi yang bagus. Bukan cerita pelik-pelik saja dah. Pada surah Al-Ma'idah ayat 111 hingga 115, Allah SWT juga berfirman yang bermaksud, dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksilah bahawa sesungguhnya kami adalah orang yang patuh kepada seruanmu. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, wahai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jangan minta pelik-pelik lah dah. Takut tahan ni no. Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tenteram hati kami. Dan juga supaya kami lebih yakin bahawa kamu telah berkata benar kepada kami. Dan kami menjadi orang yang menyaksikan hidangan itu. Supaya lebih yakin lah. Alas pengikut Nabi Isa ni. Isa putra Maryam pun berdoa. Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit. Dan hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami. Iaitu bagi orang yang bersama kami dan orang yang datang setelah kami. Dan menjadi tanda bagi kuasaan engkau. Berilah kami rezeki, dan engkau adalah pemberi rezeki yang paling utama. Allah berfirman, maksudnya, sungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Barang siapa yang kafir di antaramu sudah turun yang hidangan itu, maka sungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan pada seorang pun di antara umat manusia. Itu kisah Nabi Musa. Siapa-siapa yang diberi diberi tunjuk mukjizat yang pelik-pelik ni, dan ia tidak beriman juga, ia akan jadi satu azab yang besar. Orang yang boleh ilmu lah. Kita kata orang yang diberi tunjuk, diberi hidayah, tunjuk dah oleh Allah SWT. Mukjizat ke gapo dah. Tiba yang masih menentang Islam, maka dia boleh azab yang besar. Begitu juga orang-orang yang diberikan oleh Allah kurniaan ilmu dah. Tiba-tiba dia tidak beramal dengan ilmu dia. Dia menunggak agama. Lebih besar dosanya daripada orang kafir hak bodoh jahil. Begitulah cerita dia dah. Jadi semua cerita Nabi ni jadi pengajaran dah. Demikian juga dalam surah As-Saff ayat 14 yang bermaksud, hai orang beriman, jadilah kamu penolong-penolong Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan Bani Israel beriman dan segolongan yang lainnya kafir, maka kami berikan pada orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Lalu mereka menjadi orang yang menang. Habis surah As-Saff ayat 14. Imam Ibn Kathir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah telah berbicara mengenai kembalinya Isa AS. Dia menyebutkan bahawa Isa AS akan turun kembali ke bumi pada akhir zaman sebelum terjadinya hari kiamat, di mana Nabi Isa akan membunuh babi-babi, menghancurkan salib-salib, menerapkan jizyah dan tidak akan menerima agama yang lain kecuali Islam. Dia menyebutkan bahawa secara panjang lebar dia membicarakan masalah itu dalam kitabnya Al-Fitan wal Malahim. Fitan wal Malahim dalam kitab Bidayah wa Nihayah juga dah. Cuma ni bahagian akhir-akhir dah. Dia juga menyebutkan bahawa turunnya Isa Al-Masih AS adalah setelah munculnya Dajjal Al-Kazzab. Isa Al-Masih AS turun dan kemudian membunuh Dajjal Al-Kazzab yang menyuruh manusia kepada kesesatan. Para ahli sejarah mengenai kisah para Nabi dari kalangan kaum Muslim di dalam banyak kitabnya juga mengatakan bahawa Isa Al-Masih AS akan turun ke muka bumi apabila dia mendapatkan bumi telah dipenuhi oleh kerosakan dan ketidakadilan disebabkan datangnya Dajjal Al-Kazzab. Kemudian Isa Al-Masih memerangi kerosakan tersebut dan memulihkan kembali syariat Islam. Hal ini terjadi pada masa-masa akhir umur dunia. Ada pendapat yang mengatakan bahawa mungkin yang dimaksudkan dengan Dajjal Al-Kazzab adalah penguasa zalim yang menyerupai iblis, kerana sebahagian ahli sejarah menyebutkan bahawa Dajjal Al-Kazzab mempunyai profil, fizik dan sifat-sifatnya menyeramkan. Itu kisah-kisah lah dah. Perbahasan panjang lah dah. Perlu kami ingatkan di sini bahawa Islam memerintahkan pada kaum muslimin untuk beriman kepada Isa bin Maryam. Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, mafhumnya,
Barang siapa yang bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahawa Muhammad itu adalah hamba dan Rasulullah, serta bersaksi bahawa Isa itu adalah hamba dan Rasulullah, dan juga beriman kepada kalimah dan ruhnya yang telah disampaikan kepada Maryam, dan begitu juga bersaksi bahawa syurga itu hak dan neraka itu hak, maka Allah akan memasukkannya ke dalam syurga walau berapapun amal perbuatannya. Gitulah. Demikian juga Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda mafhumnya, jika seorang lelaki mendidik budak perempuannya dengan didikan yang baik, hamba perempuan dia lah, dan mengajarkannya dengan ajaran yang baik, lalu kemudian membebaskannya dan menikahinya pula, maka lelaki tersebut mendapat 2 pahala. Jika seorang lelaki beriman kepada Isa dan kemudian beriman kepadaku, maka baginya 2 pahala juga. Begitu juga jika seorang hamba bertakwa kepada Tuhannya, dan mentaati tuannya, maka baginya 2 pahala. Rasulullah SAW juga telah bersabda mafhumnya, aku adalah orang-orang yang paling berhak atas Isa bin Maryam, kerana antara aku dengan dia tidak ada Nabi yang lainnya. Jadi, Nabi ni paling dekat sekali Nabi Isa AS. Nabi berhak membela Nabi Isa lah. Nabi Muhammad SAW ia adalah yang paling berhak membela Nabi Isa lah. Dari penjelasan-penjelasan di atas, nampak jelaslah bagaimana kedudukan Isa bin Maryam dalam pandangan Al-Quran dan dalam kitab-kitab Islam. Kitab-kitab kaum muslimin juga berbicara mengenai peperangan yang akan terjadi antara ahli kebenaran dan dengan ahli kebatilan. Akhir zaman akan jadi perang lah, Al-Mahamatul Kubra. Ada peperangan besar lah antara kafir dan Islam. Dan itu akan terjadi tak kala kebatilan sudah sedemikian banyak, sementara kebenaran sudah sedemikian sikit. Dan ketika kerosakan dan kehancuran telah begitu tersebar luas, hal itu terjadi tak kala telah dekat saat-saat akhir kehidupan di muka bumi dan sudah dekatnya hari kiamat. Namun dalam hal ini, tak kala seorang merujuk kepada sumber yang bermacam-macam yang berbicara seputar masalah ini, ia mestilah benar-benar berteliti, berhati-hati, sehingga jangan sampai ada salah satu bahagiannya yang bertentangan dengan Al-Quran Karim dan bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Kita ngaji, kita baca, kita ngadak Tok Guru setara mana hebat pun, kita kena berhati-hati, jangan over dan jangan melampau sehingga kita bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada setengah-setengah Tok Guru ni banyak juga egek kepada dia lah. Cerita pasal pemuda Bani Tamim pun, akhir zaman dia lah Bani Tamim. Tanah Melayu, dia orang Melayu pula dah. Banyak perkara sedangkan Bani Tamim terkenal di zaman Nabi. Tamim tu bukan tanah Melayu dah. Tamim tu orang Arab. Dia terkenal zaman Nabi pun terkenal dah. Apa kait tanah Melayu pula dah. Kena beringatlah, janganlah peristiwa akhir zaman ni ditunggang dah. Ditunggang oleh golongan tertentu, menganggap dia lah golongan yang akan jadi bangkit Imam Mahdi lah dah. Macam Abu Ya Al-Arqam pun gitu juga berlaku dia. Dia mengaku dia pemuda Bani Tamim juga. Lepas tu dia pula jadi pengikut ni, mula pengikut ni lah. Pengikut keturunan Nabi ni, pengikut Imam Mahdi ni. Dan sekali dia lah dia jadi Imam Mahdi ni. Banyak berlaku salah penafsiran yang telajak. Sebenarnya benda ni umum. Yang penting ni orang Islam mesti bersikap optimis. Bersikap bersemangat. Bukanlah menunggu. Bukan tunggu Imam Mahdi dah. Imam Mahdi ni insya-Allah kalau kita betul akidah, keyakinan kita akan ikut kebenaran dah. Tak ada masalah tu dah. Tidak cara ke benda gaib, benda tak tahu mana lagi. Lah sekali ngaku lah Imam Mahdi dia lah penolong Imam Mahdi. Lah sekali masalahnya banyak benda karuk, benda khurafat, benda syirik, duk ramah benda-benda dah. Macam Al-Arqam, Abu Ya Al-Arqam tu. Duk ramah gini lah, ramah. Banyak ramalan. Sedangkan ramalan ni benda yang tidak Islam ajar. Banyak benda khurafat. Islam lagi. Meramah-ramah masa depan ni. Meramah masa depan ni. Ia akan jadi benda khurafat lah. Ditentang dalam akidah Islam. Tiba-tiba banyak pula berlaku dalam golongan-golongan tarekat yang mengaku dia ni. Last sekali akan menyokong Imam Mahdi. Kononnya. Kerana banyak sekali riwayat-riwayat buatan yang berkaitan dengan permasalahan ini yang berasal dari riwayat-riwayat Israiliyat dan khabar-khabar yang tidak dapat dibuktikan. Jadi cerita-cerita Nabi ke cerita akhir zaman lah terutama sekali. Banyak Israiliyat dan banyak benda-benda yang karuk, yang khurafat yang tidak sahih dah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.